Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Hari ini kita jumpa semula setelah seminggu awak bercuti kan, cuti sekolah kan. Jadi hari ini Ustazah akan ajar awak pelajaran tauhid darjah 3. Tajuk apa tu? Tajuk suhuf. Jadi Ustazah minta semua buka buku teks muka surat 42 dan 43. Okey. Dekat muka surat 42 kita akan belajar suhuf. Apa itu suhuf Ustazah? Jadi kita akan tengok apa itu suhuf. Okey, semua tengok dan baca bersama-sama. Suhuf ialah risalah atau lembaran yang diturunkan oleh Allah. Suhuf itu apa? Risalah atau lembaran. Siapa turunkan? Allah. Ada apa dalam suhuf ni? Dalam suhuf ini mengandungi pengajaran dan hukum-hukum yang penting. Dia bukan saja-saja suhuf ni Allah Ta'ala turunkan. Dia mesti ada sebab. Yang mana dalam suhuf ini ada pengajaran dan hukum-hukum yang penting. Okey. Ia hanya sesuai bagi umat pada zaman Nabi yang menerima suhuf itu saja. Siapa Nabi-Nabi dia? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, siapa Nabi-Nabi dia? Jadi, kita akan tahu selepas ini. Dia ada berapa orang Nabi. So, kita akan tengok seterusnya. Okey, Nabi dan bilangan suhuf yang diterima. Ada berapa orang Nabi ni? Ada 5. Nabi Adam, Nabi Syekh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ada berapa Nabi yang menerima suhuf? Ada 5. Okey. Jadi Nabi Adam terima 10 suhuf, Nabi Syekh menerima 50 suhuf, Nabi Idris menerima 30 suhuf, Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf dan Nabi Musa menerima 10 suhuf. Okey, kalau sebelum ni kita telah belajar nama-nama kitab kan. Ada berapa kitab yang diturunkan kepada Rasul? Ada 4 kan. Tu 4 kitab. Tapi yang ini suhuf ada 5 Nabi. Ada berapa Nabi? 5. Okey, kena ingat. Jadi jumlah keseluruhan suhuf Nabi Adam, Nabi Syekh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa ialah sebanyak 110 suhuf. Okey, jelas ya semua? Okey, kita tengok seterusnya pada ayat Al-Quran berkenaan suhuf ini. Okey, ini adalah ayat Qurannya yang di mana keterangan tentang suhuf ini ada Allah sebut dalam Al-Quran. Bukan tak ada, bukan saja-saja. Mesti ada buktinya yang mana kita boleh rujuk di dalam Al-Quran. Surah Al-A'la. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Surah A'la Artinya sesungguhnya keterangan yang dikatakan ini ada disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, iaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Itulah suhuf, kitab suhuf yang kita belajar tadi ada berapa? Itulah dia yang mana telah ada cerita-cerita dalam suhuf tu. Macam Ustazah cakap tadi, dalam suhuf ada menceritakan tentang hukum-hukum, ada pengajaran kan. Okey, ini adalah dari segi dalil nakli daripada ayat Quran surah A'la. Kalau dalam soalan tanya berikan pengertian surah A'la, jadi awak bagilah pengertiannya ini. Okey, faham ya? Okey, sekarang kita tengok pada info berkenaan surah Al-A'la ini. Baiklah, sekarang kita tengok pada info berkenaan surah Al-A'la. Baiklah, Ustazah mendapati dalam buku aktiviti awak ada soalan berkenaan tuliskan apa yang kamu tahu mengenai surah Al-A'la. Jadi dekat sini jawapannya. Kalau kita tengok panjang kan, jadi Ustazah minta semua pegang pensel, tandakan mana poin-poinnya. Nanti dekat buku tu awak tulis nombor 1. Apa dia? Okey, jadi bila awak pegang pensel, Ustazah pun kena guna pen jugalah, pensel kan. Ustazah guna warna merah lah supaya awak nampak. Okey. Al-A'la bererti paling tinggi. Okey, ini adalah poin yang pertama. Tulis 1. Al-A'la bererti paling tinggi. Surah ini diturunkan di Mekah. Poin 2.
Terdapat hadis yang meriwayatkan bahawa Rasulullah sering membaca surah ini ketika solat Jumaat dan solat sunat hari raya. Jadi awak ambil daripada sini, Rasulullah solat Jumaat dan solat sunat hari raya. Ini adalah poin yang ketiga. Okey, surah A'la ini mengandungi keterangan tentang orang yang beriman, orang kafir, syurga dan neraka. Jadi ini adalah poin yang keempat. Okey. Jadi poin yang keempat ini sampai sini sahaja. Jadi poinnya itu sajalah. Jadi Ustazah terangkan semula. Dia punya info dia, surah Al-A'la ini berarti paling tinggi. A'la kan tinggi kan. Surah ini diturunkan di Mekah. Yang mana terdapat juga hadis meriwayatkan Rasulullah ni baca surah A'la ni ketika bila? Ketika solat Jumaat dan solat sunat hari raya. Surah A'la ini mengandungi keterangan tentang orang-orang yang beriman, orang kafir, syurga dan neraka. Sebab tu saya cakap tadi, dalam suhuf dia ada menceritakan tentang pengajaran dan hukum-hukum. Kesemua keterangan ini telah Ibrahim dan Nabi siapa ni? Musa alaihi salam. Jadi awak tulis 4 poin je kat sini. Okey? Jadi Ustazah rasa sampai di sini saja pembelajaran awak berkenaan suhuf. Okey, suhuf kita ulang kaji semula. Suhuf ini berapa orang Nabi yang menerima suhuf? Ada 5. Okey, siapa Nabi dia? Nabi Adam, lagi Nabi Syed, Nabi Idris, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Berapa jumlah keseluruhan suhuf ini? Ada 110. Sangat pandai semua. Bagus. Okey, jadi nanti Ustazah akan bagi awak latihan lah untuk melihat tahap kefahaman awak semua, insyaAllah. Okey, Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi akan datang, insyaAllah.